Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat bertemu dalam My Quran Time baca faham amal, dan pada hari ini kita berada pada halaman 325 untuk kita melihat ayat 36 hingga 44 meneruskan surah Al-Anbiya, surah yang amat penting untuk kita fahami, apatah lagi kita dalam bulan Rabiul Awal ini untuk menghargai nabi-nabi. Sudah tentunya ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya. Macam mana surah ayat hari ini Ustaz? Hari ini kita surah Al-Anbiya dia pergi kembali perlahan balik Ustaz ya. Kalau surah Taha tu dia macam babaknya mendebarkan. Ya. Bercakap tentang politik, tentang sosial, tentang ekonomi, perubahan yang besar-besar. Tapi kali ini surah Al-Anbiya reset balik semula ya kepada keimanan pada Allah, keimanan pada Rasul. Antara pertanyaan paling asas ialah kalau kita zaman nabi-nabi ini, adakah kita ni boleh ikut nabi? Pasal apa? Pasal waktu itu kalau siapa yang ikut nabi ini memang kena balun ya, kena pulau, kena melawan kepada apa yang biasa diamalkan oleh penduduk sesuatu negeri ataupun negara. Jadi kita harapkan kita dapat manfaat dengan kita sama-sama berdoa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 325, iaitu pada ayat yang ke-36 kita akan melihat orang kafir mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian psikologi manusia dan azab neraka secara tiba-tiba yang diberikan amaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kerana itu adalah an-naba, itu adalah berita besar yang dibawakan oleh nabi-nabi ya, anbiya, untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang seterusnya pada ayat 42 hingga 44, penjagaan dan pemeliharaan Allah terhadap manusia. Bagaimanakah Allah menjaganya itu sepatutnya melahirkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dahulu daripada ayat 36 hingga 41. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneruskan pengajian Al-Quran kita, kalamullah. Inilah kata-kata ataupun afdal kata-kata, kerana ia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti memberi manfaat, mubarakun, yang memiliki manfaat dan kelebihan yang sangat banyak bagi orang-orang yang pencinta, yang sentiasa membaca, menggali, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya dapat kita aplikasikan
amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat 36 hingga 41, bahagian pertama surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aka alladhina kafaru يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-36 hingga 41 untuk sama-sama kita melihat ya kepada bagaimana ya menyambung kepada ayat yang kita baca semalam, iaitu berkaitan dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap daripada diri merasai kepada kematian. Setiap nafas ya, setiap kali kita bernafas ini kita makin lagi sepatutnya merasakan kematian kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah di antara kematian dan kehidupan kita bernafas ini, sebenarnya Allah akan uji dengan kebaikan dengan keburukan. Allah mulakan dulu dengan keburukan, walanab lukum bisyar, ya, dengan keburukan dan kebaikan. Biasanya orang tak anggap bahawa ujian itu dengan kebaikan, Ustaz ya. Dia dapat gaji besar, dia dapat rumah besar, dia dapat semualah yang lebih-lebih ini, dia tak rasa bahawa itu adalah ibtila. Tetapi sebenarnya itu juga adalah ujian. Allah kata ini adalah ujian untuk menaikkan lagi pembersihan kepada diri kita. Istilah fitnah itu adalah pembakaran emas sehingga pada tahap 2970 darjah Celsius, iaitu amat panas sehingga kan lahir ya terhasilnya emas yang pure, yang bersih dan tidak perlu lagi dibersihkan bila kita sampai di akhirat. Wa ilaina turja'un. Itu adalah kefahaman yang penting dalam hidup kita. Jadi dalam ayat 36 ya, Allah menyatakan tentang sifat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza ra'akal ladzina kafaru yattakhidunaka illa huzwa. Bila dia melihat kepada kamu wahai Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, mereka suka mengejek, memperolok-olok.
ya. Orang yang tak takut mati dia suka mengejek. Kalau adik-adik yang mungkin dekat sekolah menengah ke kan, kita ada pengalaman suka mengejek, tapi ini bukan untuk yang sekolah menengah sahaja, untuk dewasa pun kalau suka mengejek, memperolok orang yang berbuat kebaikan, ya, sebenarnya ini adalah orang yang tak takut mati. Tak takut mati, terutama mengejek pada perkara kebaikan, ya, mengejek pada perkara kebaikan. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa di akhirat nanti baru dia tahu ejekannya itu tidak menyelamatkan dia, malah perkataan yang dia keluarkan, dia buat parodi di internet, ataupun dia tulis, dia fitnah ke, ataupun memperolokkan orang-orang lain di Facebook contohnya, rupa-rupanya itu tidak menambahkan keselamatannya di akhirat. Tetapi ramai orang yang terlupa saat mati dan terlupa bahawa dia akan mati. Kalau katakanlah Ustaz, ya, ketika nak tulis tu kita ingat mati, rasanya tak ada orang yang nak pergi kutuk-kutuk ataupun nak memperolokkan orang lain yang sedang berbuat kebaikan, ya. Maka Allah mengingatkan pada ayat yang ke-36, ahadalladzi yadhkuru alihatakum, ya, mereka ini dia kata, oh, inilah nabi ataupun inilah insan, ya, individu yang menyebut, mencela Tuhan-Tuhan kamu. Dia kata nabi pula yang mengingatkan. Allah tak cakap istilahnya mencela, tetapi mengingatkan tentang Tuhan-Tuhan kamu. Wahum bidzikrir rahmani hum kafirun, padahal mereka kepada Ar-Rahman, pada Allah Subhanahu taala yang mereka kaitkan dengan kasih sayang dan sebagainya, mereka tidak percaya, ya, mereka tidak mahu beriman. Jadi ini adalah ayat 36 yang kita lihat, dan rupa-rupanya ada kaitan dengan ayat 37, ya, perbincangan oleh Hamka, oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir, Imam Syanqiti dalam tafsirnya. Dia kata rupanya huzwa ini Ustaz, ya, mengejek-ejek ini ada kaitan dengan ajal. Orang yang ajal, dia bukan ajal mati, ya, ajal bersegera ataupun tergesa-gesa. Orang yang suka mengejek, dia akhirnya jadi orang yang suka tergesa-gesa di dalam kehidupan. Tergopoh gapah. Sama ada orang tu nak buat baik pun boleh tergesa-gesa, ataupun psikologi manusia ini yang buat buruk pun tergesa-gesa. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang yang dia buat baik, dia bila tengok orang buat tak baik, dia kata sepatutnya Allah azab dia. Kan, dia doakan azab kepada orang yang buat tidak baik. Ataupun mak cakap pada anak, kamu ni tak solat, kan? Kamu ni nak masuk neraka ke? Kan, perkataannya seperti menerakakan seseorang itu sebenarnya ajal. Itu maksudnya suka tergesa-gesa. Itu orang nak buat baik. Orang buat tak baik, dia kata, cakap pada Nabi, bila kata ada azab daripada kiamat tu, bila kiamat, bila datang sekarang. Itu pun tergesa-gesa, itu orang buat tak baik. Jadi psikologi ini macam mana kita nak kawal, ya, pasal Allah dah cakap khuliqal insanu min ajal. Memang manusia ni diciptakan memang bersegera, dia tergesa-gesa, dia nak semua benda cepat, ya, semua nak cepat. Kalau boleh makan cepat, ya, nak siap cepat, berjaya cepat, buat bisnes kalau boleh hari ni buat, besok dah untung, Ustaz, ya. Jadi Allah menyatakan cara menguruskan perkara ini, saurikum ayati, kami akan nampakkan tanda-tandaku. Rupa-rupanya membaca Al-Quran ini menyebabkan kita jadi orang yang tidak tergesa-gesa, Ustaz. Kita akan tahu bahawa anak saya, kalau saya baru kejut kali pertama, kali kedua, baru cakap dengan kawan kali pertama, kali kedua, share baru kali pertama, kali kedua, baru sekali, dua kali. Sebenarnya janganlah harapkan cepat sangat dia berubah, ya. Fala tasta'jilun, jangan mengharapkan tergesa-gesa. Ini yang Allah sampaikan pada ayat 37 untuk kita memahami tentang psikologi manusia, ya, tentang psikologi manusia. Ayat yang ke-38, ya, satu peringatan betapa orang yang tergesa-gesa berbuat keburukan, ya, yang kita nyatakan tadi, Ustaz, ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, ya, dia kata bila kata kamu ada janji, kata Tuhan nak bagi azab lah, nanti kalau buat dosa kita akan diazab, bila jika kamu betul sangat. Ini adalah kesan daripada tak takut mati, satu, kemudian memperolok-olok, dan yang ketiga, sifat psikologi manusia yang tergesa-gesa. Maka ayat 39 kita nak baca sekali lagi, bahawa Allah memberikan peringatan penting. Kalaulah orang tahu perkara ayat 39 ini, dia tidak akan takut, dia tidak akan mengabaikan persediaan untuk mati, ya, akhir kehidupan. Dia tidak akan mudah memperolok orang lain, dan yang ketiga, tidak mudah menjadi orang yang tergesa-gesa dalam kehidupan. Ayat 39 kita baca sekali lagi, Ustaz.
Baik, insya-Allah kita baca ayat 39. Mudah-mudahan kita tak menjadi orang-orang yang tergesa-gesa macam contoh Ustaz Fah bagi tadilah. Nampak orang buat maksiat terus kita kata Allah akan azab dia, menerakakan orang. Susah juga tu kan. Kadang-kadang kita bawa kereta Ustaz Fah kan, orang buat pada kita, kita nak bagi keluar perkataan pertama tu, Allah berilah hidayah pada dia, ya Allah, petunjuk pada dia. Mesti kita marah dulu. Tapi kita kena cuba macam tu. Kalau dapat kita mujahadah, walaupun sekecil-kecil itu perkara, walaupun kita kata dia yang salah sebab buat kita dulu, tapi kita nakkan yang terbaik. Baik, ayat yang ke-39 kita baca, mudah-mudahan jadi pengajaran besar ayat ni. Auzubillahi minasyaitanir Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-39. Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka tidak mampu mengelakkan api neraka daripada wajah dan belakang mereka sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentu mereka tidak mahu ia disegerakan. Jadi ini adalah perkataan daripada Allah SWT. Kalaulah orang yang kufur itu yang tak takut mati, ya, tak buat persediaan untuk mati. Yang kedua apa? Yang memperolok-olok dan akhirnya isti'jal, ya. Kalau tadi orang buat baik pun boleh isti'jal Ustaz, ya. Kalau boleh orang tu accident kot kan, pasal dia dah horn saya ke, dia dah potong saya, terus doakan orang tu biar bagi dia accident kan. Itu bukan kaedahnya tuan-tuan. Kadang-kadang dia ada juga timbul Ustaz, ya. Pasal psikologi kita memang begitu, ya. Tetapi kita kena ingat, ya, bahawa cara orang faham, cara orang memproses hidayah ini, dia boleh tak boleh 3-4 perkara dalam satu masa. Betul. Dia satu perkara pada satu masa. Jadi kita doakan, ya, dan kita ikut pada masanya untuk kita memberi mesej tersebut. Pasal kalau tidak orang keliru apa yang saya kena buat ni kan. Banyak sangat perkara yang perlu saya proses. Jadi pada ayat yang ke-39 ini Allah kata seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka tidak mampu mengelakkan api neraka. Allah cakap api neraka daripada wajah, ya, istilahnya wujuhihim. Ini adalah satu risiko yang Allah beritahu kepada manusia. Kalaulah dia tahu bahawa la yakuffuna an wujuhihimun nar, ya, dia tidak dapat mengelak daripada wajahnya disambar oleh api neraka. Zaman sekarang Ustaz, ya, kalau ada siapa-siapa yang nak cederakan kita, perkara pertama yang kita akan selamatkan adalah muka kita kan. Kalau orang nak tampar kan, dalam sunnah Nabi tidak boleh tampar orang kan. Pasal apa? Pasal muka adalah satu lambang kemuliaan yang perlu diselamatkan. Tetapi bagi orang yang suka menjatuhkan aib orang lain, ya, tanpa mengikut saluran, ataupun dia cuba untuk menghukum orang lain tanpa asas, sebenarnya dia memalukan orang lain, menghukum orang lain, sebenarnya dia menyiapkan dirinya dihina oleh Allah pada ayat yang ke-39. Yang kita harapkan kita jaga perkara yang ini, wala an zuhurihim, dan tidak daripada belakang mereka, iaitu daripada keseluruhan tubuh badan mereka. Ini yang dikomentar oleh Imam Ibnu Atiyah, ya, menyatakan bahawa muka dan belakang mereka ini maksudnya keseluruhan tubuh badan mereka ini tidak ada pertolongan, akan diazab. Kerana apa? Kerana mereka mempersendakan mesej yang diperoleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana azab itu datang? Ayat 40, sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberikan penangguhan waktu. Ini kita baca terjemahannya. Nak ceritanya ialah baqtah ini Ustaz, ya. Ya. Tiba-tiba. Macam kita kalau COVID-19 yang sebelum ini, tiba-tiba saja, ya, lockdown, kita pun bila diumumkan, bukan diumumkan hari ini terus hari ini. Bila kata okey, lusa hari Rabu kita kena lockdown, orang dah panik dah. Nak panik pasal apa? Nak pergi cari nasi kan, nak cari beras, gula dan sebagainya. Ini baqtah ini bukannya ada masa sehari dua hari untuk bersedia.
terus misalnya terus azab itu sampai, dan pada waktu ini tidak boleh lagi seseorang itu untuk membuat persediaan. Bila kita kena buat persediaan tuan-tuan, kita kena buat persediaan daripada sekarang, ya. Yang kita doakan, kita sentiasa mengambil an-naba, ya, berita besar yang dibawakan oleh al-anbiya. Ini sebagai pengenalan sebelum kita masuk kepada kisah nabi-nabi, ya. Pelbagai peringatan yang mereka bawakan adalah untuk kita sama-sama dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya kaffa ataupun kafafa. Istilahnya tidak dapat mengelak ataupun kita bertahan, ya. Dan ini 15 kali disebut di dalam al-Quran. Kalau katakan seseorang itu diazab, sebenarnya dia tidak dapat mengelak lagi. Di dunia dia boleh mengelak, dia mungkin boleh kata bahawa saya selamat daripada segala mara bahaya yang ada dengan teknologi, dengan segala ilmu yang ada. Tetapi di akhirat, bagi sesiapa yang tidak membuat persediaan untuk kematian, yang mempersendakan mesej daripada nabi-nabi dan juga isti'jal, ya, tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu perkara, rupa-rupanya tidak dapat mengelakkan perkara-perkara ini. Jadi ini adalah pelajaran penting kepada kita. Sekali lagi yang kita perlu faham dalam surah Al-Anbiya ni, salah satunya, kalau kita hidup zaman nabi-nabi ini Ustaz, ya, zaman Nabi Musa, adakah kita ini umat Nabi Musa ataupun geng Firaun? Ustaz, ya. Pasal nak jadi umat Nabi Musa pun sebenarnya mencabar juga kan. Betul. Laut dekat depan Ustaz. Laut kat depan. Ini bukannya dekat depan tu jalan raya boleh lintas macam tu je. Ini laut yang amat besar. Adakah kita nak percaya pada Nabi Musa ataupun kau gila ni, kan? Kau gila, aku tak nak ikut. Ini adalah antara preview, ya, betapa iman perlu dibina sebenar-benarnya, dan kita doa, kita bersyukur Allah letakkan kita di zaman ini masih lagi dapat mukjizat ini. Kita doa Allah terus pimpin kita agar dapat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat sebentar, kita akan menyambung selepas ini bagaimana Allah mengingatkan kalau masih memperolok-olokkan lagi, lihat bukti-bukti pelbagai yang Allah akan senaraikan pada ayat berikutnya. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh fatwa kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kan dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan, insya-Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان واختم لنا بالإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memenuhi hati-hati kita semua, hati sanubari kita semua, lapisan yang paling dalam itu dipenuhi dengan cahaya keimanan, iman yang kuat, sebagaimana disebut oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. So pastilah kita berada di akhir zaman yang kena menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada penonton terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita nak bicarakan sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid.
berkenaan dengan huruf-huruf pembukaan surah. Yang terakhir ini perbahasan yang terakhirlah berkenaan dengan huruf pembukaan surah, yang mana kita dah kongsikan sebanyak 12, ada 2 lagi daripada yang kita kongsikan, yang mana 29 huruf 29 surah Al-Quran yang memiliki diawalkan dengan huruf pembukaan surah. Ada 29 huruf daripada 114 surah, dan semua huruf-huruf muqatta'ah ada 14 semuanya. 14 daripada 29 huruf, dan 14 huruf-huruf muqatta'ah tu berada dalam 14 keadaan huruf-huruf pembukaan surah. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ta sin, ta sin mim dan sebagainya. Hari ini kita kongsikan 2 lagi yang terakhir melengkapkan 14 keadaan huruf-huruf pembukaan surah yang terdapat dalam 29 huruf, 29 surah Al-Quran. Baik. Huruf-huruf pembukaan surah yang dibaca dengan melafazkan nama huruf tersebut, ada 2 lagi kita kongsikan, itulah bacaannya. Kalau kita lihat kaf ha ya ain sad. Kalau kita perasan selepas kaf ada 2 huruf yang dibaca dengan 2 harakat mak tabi'i, ha dengan ya. Ha dengan ya, dari sudut lughah bahasa kita boleh sebut nama dia haun dengan hamzah di ujung. Ya, al-ya'u, al-ha'u juga boleh disebut dalam lughah tanpa hamzah. Disebut dengan ha, disebut dengan ya. Ada pun dalam pembacaan huruf-huruf muqatta'ah, bacaan Al-Quran daripada huruf muqatta'ah tidak boleh dibaca dengan hamzah. Maka kita baca ha tu dengan alif saja. Maka bila alif di hujung, 2 huruf saja, ha dengan ya, 2 huruf, ha dengan alif dan ya dengan alif, maka dibaca secara mak tabi'i. Dari sudut lughah boleh disebut dengan nama ha di hamzah di hujung. Baca Quran hanya pada alif saja, tidak disebut dengan hamzah itu. Maka itulah bacaannya. Dan juga yang kedua ha mim. Ha mim, ha mim, ha sama juga. Haun, ha dari sudut lughah boleh disebut dua-dua. Ha ataupun ha. Okey, tapi pada bacaan Al-Quran hanya disebut dengan alif saja, 2 huruf saja, ha dan alif. Ha 2 harakat. Ha mim boleh berhenti, itu ayat pertama. Yang kedua ain sin qaf. Begitulah huruf-huruf pembukaan surah yang kita bahaskan dalam 14 keadaan. Mana huruf ini kita menyebut nama huruf tersebut, kita tak sebut hurufnya. Kalau kita baca buka Quran, alhamdulillah kita baca, itu kita menyebut hurufnya. Adapun huruf-huruf pembukaan surah kita menyebut nama huruf tersebut. Sebab tu kita tak baca alam, kita baca alif. Tak ada di tengah-tengah Quran kita baca alif, kita baca di awal surah saja, alif lam mim. Itulah perbahasan terakhir bagi huruf-huruf pembukaan surah, dan kita beriman dengannya sebagaimana ia adalah kalamullah, dan kita tidak ditaklifkan untuk menggali maknanya kerana ia adalah sebahagian daripada asrar Quran, rahsia-rahsia Allah. Masya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang penutuplah Ustaz ya. Penutup kepada pembukaan ya, pembukaan surah, bagaimana huruf-huruf pembukaan itu kita faham cara bacanya agar lepas ini tuan-tuan tidak lagi keliru ya. Alif dibaca seperti mana dimaklumkan Ustaz ya. Alif lam mim bukan alam, tapi waktu jumpa surah Al-Fil kena baca alam lah. Boleh. Ya, pasal di situ bukannya huruf potong, huruf muqatta'ah yang disampaikan. Baik, kita ingin meneruskan ya pada ayat 42 hingga ayat 44, ada tiga lagi ayat, dan ayat 41 tadi Allah menyambung lagi tentang bagaimana walaqadistuhzi'a birusulin ya. Kalau bercakap tadi tentang azab itu datang tiba-tiba ya, ada yang kata bahawa azab ini dekat mana, adakah dekat akhirat, nak kena tunggu akhirat baru dapat. Tapi sebenarnya Allah menyatakan rasul-rasul sebelum ini pernah diejek juga. Ini adalah pujukan kepada Nabi, pujukan juga kepada kita tuan-tuan, agar apa? Orang yang diejek atas kebenaran ini kerana dia menyampaikan kebenaran. Itu poin dia.
Jadi kalau kita simpan kebenaran, kita dah baca Quran, dah dapat kebenaran tapi kita simpan je, tak nak tegur-tegur kepada orang lain, sebenarnya kita tidak mungkin akan diejek, ya. Diejek ini kerana orang-orang ini rasa tidak selesa dengan teguran yang diberikan oleh para nabi, dan inilah tugas kita, ya, mengingatkan kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat. Maka Allah menyatakan sebelum ini pada ayat 41, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahziun, iaitu telah turun kepada mereka yang mengejek ini satu azab, ya, azab kepada mereka, telah hancur tamadun. Itu sebabnya kalau satu dua orang mengejek itu tidak mengundang azab. Tetapi kalau satu masyarakat itu, mengapa satu masyarakat sanggup mengejek kepada Rasul? Kerana tidak ada lagi orang yang mengingatkan kepada kebenaran, menegur kepada kemungkaran ataupun perkara yang tidak bagus. Contohnya kalau dalam masyarakat kita, tuan-tuan, ya, Ustaz, ya, kalau katakan rasuah, kalau katakan ada seorang dua tegur, ya, kemudian lama-lama habis orang yang tegur, pasal orang yang tegur pun dia masuk sekali, kan, kamu tegur aku kan, kau kena, kan. Habis semua orang tidak mahu menegur kepada perkara mungkar yang berlaku tentang rasuah ke penipuan dalam harta negara ataupun organisasi. Maka kalau semua orang tak nak tegur, maka barulah pada waktu itu sesuatu kaum itu akan diazab, ya, mungkin ekonominya merudum, mungkin akan kena pelbagai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya kalau ada yang mempermain-mainkan Rasul, sebenarnya dia mempermainkan risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah ni hebat. Kita baca ayat 42 hingga ayat 44 menerangkan perkara ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita sambung bacaan daripada ayat 42 hingga 44, lebih kurang ada dalam 5-6 baris ini. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan lagi daripada baki ayat tersebut. InsyaAllah sama-sama kita teruskan bacaan dengan maqam ataupun lagu sikah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yakla'ukum bil-laili wan-nahar. Qul man يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah 3 ayat daripada ayat 42 hingga ayat 44 untuk kita sama-sama, ya, melihat bagaimana seruan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, ya, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang daripada siksaan Allah yang Maha
pemurah. Sekali lagi digunakan perkataan Ar-Rahman ya pada ayat ini kerana perjuangan Nabi ini adalah untuk membawa masyarakat kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang disalah tanggap, yang salah ertikan oleh masyarakat. Balhum an zikri rabbihim mu'ridun, tetapi mereka enggan mengingat kepada Tuhan mereka. Mari kita lihat kepada ayat 42 ini penuh dengan isi ustaz ya. Siapa menjaga kamu pada waktu malam? Ya, dia mula malam dulu dengan berbanding siang. Pasal apa? Malam tempat bahaya ustaz. Itu yang dikomentar oleh Imam Ibn Ashur. Mengapa diletakkan malam? Kerana malam ini adalah tempat ketakutan ya, kerana kegelapan dan banyak bahaya daripada manusia, daripada haiwan dan juga daripada anggota badan. Maknanya orang nak buat jahat biasanya pilih waktu malam. Ya. Jadi dimulakan malam dahulu. Tetapi bagi kita tengok apa yang berlaku pada waktu malam. Kan? Apa yang Allah kata di sini yaklaukum ya, iaitu Allah ini memelihara kamu. Contoh ustaz mudah ialah kita tidur, kita tak ada semut masuk telinga kita. Kan? Pasal telinga kita ataupun semut boleh je lipas besar sangat kan, okey, semut ke ada binatang ke apa sebagainya boleh je nak masuk pada waktu kita tidur kerana kita mungkin tak bergerak 5 minit je tu masuk. Tetapi Allah memelihara kamu bil laili ya, Allah memelihara pada waktu malam. Apa lagi kalau kita naik kereta ustaz? Ustaz bawa kereta, saya pun bawa kereta. Kalau katakan Allah tak pelihara kita, itu bukan waktu malam boleh, waktu siang boleh. Waktu malam ini cara pandang kita lain sikit ustaz ya. Kalau kita yang jenis apa, yang glare, yang ada silau ketika cahaya datang daripada depan kan. Kalau Allah tidak jaga kita, rasanya siapa glare yang silau saja terus boom, terus accident. Tetapi Allah bagi kita mata yang walaupun bersilau itu tapi boleh pula kita memandu dengan cara yang tertentu agar masih lagi selamat. Dan tuan-tuan boleh lagi pada hari ini selamat menonton My Quran Time ya. Itu tandanya Allah menjaga. Apa lagi kalau kita naik kapal terbang ustaz ya, naik kapal terbang. Nak kira kalau kita bercakap dengan mesti laju saja kapal terbang akan naik, tapi kita ada kes-kes di mana kapal terbang yang apa istilahnya? Air pocket. Ustaz pernah naik kapal terbang yang bila dia turun kan, bila dia langgar awan ke apa ke macam nak terjatuh jantung kita. Betul. Tu ya, itu baru langgar awan. Belum lagi kalau enjin pada waktu bila-bila dia punya tepi tu masuk burung saja habis rosak dan boom kan. Apa yang memastikan burung tak nak masuk ke enjin tersebut? Kalau tidak dapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kes-kes yang berlaku. Kes-kes yang berlaku itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa Allah selalu memelihara kita, ya, selalu memelihara. Kes itu berlaku untuk menunjukkan pada kita jangan take for granted. Ya, jangan kita rasa alah standard lah kan. Selamat selama hari ini saya yang uruskan. Tidak. Allah ingatkan perkara ini, balhum an zikri rabbihim mu'ridun, tetapi ramai orang masih lagi berpaling daripada perkara ini. Masih lagi berpaling. Salah satu ustaz ya, pasal mengapa berpaling? Istilah berpaling dalam Quran ini biasanya dikaitkan dengan dia tidak memberi perhatian pada ilmu. Dia tidak mahu tadabbur Quran, tidak mahu perhatikan bila naik kapal terbang dah boleh rentas negeri sambil driving itu, dia fikirkan, ya Allah, kalaulah kena satu batu sahaja ataupun kena satu paku sahaja dekat tayar kanan sebelah kereta kita, mungkin boleh terbabas ustaz ya, dan habis hancur accident. Perkara itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Tetapi Allah jaga kita. Kalau sampai ke kampung, tuan-tuan yang dah sampai ke kampung, sebenarnya itu adalah satu ilmu. Mungkin kita baca ayat hari ini, tapi sambil kita pandu balik kampung, nanti kita lihat, oh, naik kereta, okey, pergi ke kebun durian. Sekarang mungkin durian tak ada sangat ustaz kan, tapi kalau kebun durian tu jarang kita dengar orang pergi ke kebun durian kepalanya jadi buah durian. Maksudnya kena hantuk ataupun jatuh dengan buah durian. Kan? Jarang ada, tapi jarang. Kerana ia adalah salah satu pemeliharaan Allah. Itu ilmu-ilmu yang kita dapat bila kita melihat pengalaman hidup kita seharian. Kemahiran berfikir begini adalah bagi orang yang melihat saurikum ayati pada ayat yang ke-37, memerhati kepada kebesaran-kebesaran Allah. Bukan hanya waktu baca Quran kita baca ini kita dapat, tetapi kita gunakan cara berfikir itu di luar ketika kita hidup seharian. Ayat yang ke-43
ya. Kita nak baca sekali lagi. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang degil, yang berpaling ini, dia masih lagi merasakan bahawa ada Tuhan selain Tuhan daripada Allah SWT yang boleh menjaga mereka dalam kehidupan. Ayat 43 sekali lagi Ustaz. Baik, kita baca ayat 43, kita pasakkan lagi ayat 43 daripada surah Al-Anbiya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la Azim ayat 43, atau mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka daripada azab kami. Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak pula melindungi mereka daripada azab kami. Nak ceritanya ialah segala yang Allah lindungi kita Ustaz ya. Allah yang sama akan melindungi kita daripada azab, bukan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu dibawakan oleh cikgu-cikgu sains ya, cikgu geografi, cikgu sejarah, cikgu bahasa ya, ketika memberi artikel, bawakan nilai-nilai ini agar anak murid dapat menghargai ya pengalaman-pengalaman hidup bahawa sebenarnya ada Tuhan yang esa menjaga kita ya. Makin detail kita tahu, contohnya kalau kita telan nasi Ustaz ya, ada esophagus kat sini, bukan asparagus, esophagus kan, dia boleh telan, dia turun. Bagi orang yang ada masalah tekak ke apa ke, dia nak telan itu pun adalah satu kepayahan. Betul. Jadi itu adalah tanda betapa Allah sayang sampai bagi mekanisme, tak payah kita nak tekan-tekan ya makanan di dalam tekak kita dan dia turun sedikit demi sedikit. Cuba bayangkan kalau makan terus masuk ke dalam perut. Apa jadi? Asid hidroklorik yang tidak bersedia, tidak berlaku pencernaan yang baik, akhirnya sakit perut dan terus kita ke tandas selepas kita makan tengah hari. Jadi di sini Allah menyatakan pada ayat 43, sebenarnya mereka mengharapkan Tuhan lain sebagai yushabun, sebagai sahabat. Tapi buat apa cari sahabat yang tidak membantu pun? Ini hujah yang dibawakan pada ayat 44. Bal matta'na, sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia. Nikmat hidup, boleh hidup, panjang umur, tetapi apa yang berlaku? Mereka tidak endah ya, tidak endah bahawa ini adalah anugerah daripada Allah. Kesannya apa? Allah kata nanqusuha min atrafiha. Ini mesej kepada orang musyrik Mekah bahawa nanti kamu punya kekuasaan akan mengecil. Kerana apa? Kamu akan kalah disebabkan kamu ini tidak mengikut kepada formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita berjuang menegakkan kebenaran biarpun diejek ataupun disakiti, kerana kita tahu bahawa itu adalah cara mendapat kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, bersegera tetapi jangan tergesa-gesa. Ada beza ya, bersegera menunaikan kebaikan, membaca Al-Quran, tapi jangan tergesa-gesa, apatah lagi kita mengharapkan keputusan yang segera walaupun kita rasa baik, tapi Allah lebih mengetahui. Yang ketiga, selalu berdoa agar sedar risiko azab daripada Allah untuk kita jauhi buat diri dan keluarga kita. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma ja'alna min ahlil iman mimman basyartahum birrawhi warrayhan warridha warridwan. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين واحشرنا في زمرة النبيين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإيمان واختم لنا بالإيمان اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan agar kita selalu dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa menghargai kepada ayat-ayat Allah agar kita tidak menjadi orang yang tergesa-gesa dalam kehidupan walaupun kita sedang berbuat baik, apatah lagi tergesa-gesa pada perkara keburukan. Inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran, kesedaran bahawa kita perhatikan ayat Allah, terus kita menghargai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan memberi kemenangan, kejayaan yang besar. Sumbangan tuan-tuan akan kita gunakan untuk sama-sama kita membina nilai ini dalam negeri, dalam negara ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ulangan pada malam ini dan pada pagi esok. InsyaAllah kita menyambung seterusnya dan jangan lupa terus bersama My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah.